Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nurliana Termizi dalam 15 minit MMTV edisi 6 November 2023. Kita ke berita utama. Susulan Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka mengalami hujan berterusan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan menggerakkan anggotanya ke Pantai Timur sebagai persediaan menghadapi banjir. Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi JBPM Muhammad Syoki Hamzah berkata, JBPM sentiasa mengutamakan kesiapsiagaan dari segi tenaga manusia serta aset kelengkapan seperti udara, darat dan air bagi menghadapi bencana itu. Menerusi laporan utusan Malaysia sebelum ini, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, secara saintifik sama ada monsun timur laut kali ini lebih teruk ataupun tidak masih sukar diramal. Bagaimanapun jelasnya, pihaknya hanya dapat meramal ketumpatan hujan di satu-satu kawasan dan akan mengeluarkan kenyataan secara berperingkat sama ada berwaspada, buruk atau bahaya. Sementara itu, monsun timur laut pula dijangka bermula sekitar minggu pertama atau kedua pada bulan November ini iaitu 4 hingga 6 episod luruan monsun yang membawa hujan lebat berterusan terutama di pantai timur Semenanjung dan barat Sarawak. Met Malaysia hari ini turut melaporkan ribut petir diramal berlaku di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak sehingga malam ini. Keputusan sama ada Malaysia akan menyertai Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Rabu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu ketika ini Malaysia sedang berkoordinasi dengan beberapa negara terlibat sebelum perkara itu diputuskan. Bagaimanapun katanya, ketika ini kebanyakan negara menyatakan komitmen untuk hadir ke persidangan tersebut. Sebelum ini, Anwar menjelaskan Malaysia sedang berhubung dengan negara Asia lain termasuk China untuk mengetahui pendirian mereka sama ada mahu memboikot kehadiran dalam APEC. APEC yang dijadualkan berlangsung di San Francisco, California, Amerika Syarikat pada 11 hingga 17 November ini merupakan forum ekonomi serantau dan dianggotai antaranya Australia, Kanada, China, Jepun, Korea Selatan dan Meksiko. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua ketua jabatan kerajaan meneliti setiap teguran dan syur yang dikemukakan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN. Jelas beliau, penelitian harus dibuat bukan sahaja melibatkan perkara menyentuh mengenai jabatan berkenaan, namun secara keseluruhan merangkumi usul dan cadangan untuk memperbaiki tata kelola pengurusan serta pentadbiran. Jelasnya, ini termasuk menilai soal ketirisan dan kerugian kepada negara yang mencecah berbilion ringgit sama ada ia disebabkan pemberian subsidi tersasar atau tidak, memberi perhatian serius terhadap setiap teguran dalam LKAN yang dikeluarkan setiap tahun. Hal ini kerana ada masalah yang dibangkitkan mengenai laporan itu masih berulang setiap tahun kerana pemantauan yang lemah. Beliau berkata demikian ketika perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di JBPM hari ini. Nasib Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman atas pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram AMLA akan diketahui Khamis ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan sama ada Syed Saddiq 30 tahun dibebaskan atau disabitkan atas pertuduhan di akhir kes pembelaan hanya akan ditentukan oleh Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid seterusnya menamatkan segala teka-teki yang ditunggu-tunggu sejak 7 bulan lalu. Dalam keputusan yang akan diputuskan nanti, mahkamah akan bergantung kepada keterangan 4 saksi pembelaan termasuk Syed Saddiq serta penghujahan kedua-dua pihak pembelaan dan pendakwaan. Pada 10 April dan 11 April lalu, Hakim Azhar mendengar penghujahan timbalan-timbalan pendakwa raya Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin dan Muhammad Afif Ali serta Peguam Gobind Singh Deo yang mewakili Syed Saddiq. Antara hujah yang dibangkitkan oleh Wan Shaharuddin ialah Syed Saddiq tidak boleh menggunakan wang dalam akaun Armada Bumi Bersatu Enterprise ABBE untuk menggantikan wangnya sendiri yang kononnya didahulukan untuk menjayakan kempen politik dalam pilihan raya umum ke-14
PRU14. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Polis menahan 2 individu termasuk seorang pengasas syarikat iSurf Payment Gateway Sdn Bhd iSurf di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 Sepang awal pagi tadi. Penahanan kedua-dua suspek menjadikan jumlah tangkapan keseluruhan membabitkan pelaburan itu seramai 10 orang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, lelaki berusia 58 tahun itu ditahan di Pejabat Jabatan Imigresen pada 3.30 pagi tadi. Katanya hasil soal siasat awal mendapati suspek mula berkenalan dan berkawan dengan pengasas sebuah syarikat tambang murah itu pada tahun 1995 serta mengakui menubuhkan syarikat iSurf Payment Gateway Sdn Bhd pada 2019. Sementara itu, pihak polis turut menahan seorang suspek wanita berusia 57 tahun dalam satu serbuan di sebuah kondominium di Sentul pada 4.15 pagi tadi. Ujarnya, polis turut merampas telefon bimbit dan pasport kedua-dua suspek serta kereta jenis Mercedes milik suspek kedua. Jumaat lalu, Ramli mendedahkan menerima 67 laporan berkaitan pelaburan iSurf membabitkan jumlah kerugian melebihi 81.6 juta ringgit. Dalam menghargai sokongan peminat yang tidak berbelah bahagi terhadap kumpulan rock terkenal, Wings mengumumkan harga tiket rahmah sempena konsert Wings The Rock Emperor Kuala Lumpur Chapter di Stadium Malawati Shah Alam pada 16 Disember depan. Selaku vokalis utama, Dato' Awi memberitahu mereka sentiasa bersyukur dengan penerimaan peminat sehingga kini. Bagaimanapun jelasnya, ini bukan sebab yang akan membuatkan mereka lupa tanggungjawab utama dalam menghiburkan peminat sekaligus berjanji akan memberikan yang terbaik sempena konsert itu kelak. Tambahnya, antara yang akan ditekankan juga adalah pemilihan lagu pada konsert berkenaan yang akan mengambil kira maklum balas daripada peminat. Kita diterima orang, masyarakat ataupun penggemar-penggemar, maka kita ni lebih berhati-hati. Setiap persembahan kita akan bagi benda yang sama. So itu sangat berbahaya. Dan buktikan yang kita ni di tahap yang sepatutnya. Di tahap yang memuaskan supaya orang balik tadi dengan boleh bercerita. Wow, dia ada wow factor kat situ. Jadi wow factor tu apa? Datanglah tengok. Berita dunia. Gara-gara kecewa putus cinta, seorang wanita di wilayah Sichuan menganjurkan majlis pengebumian dirinya sendiri untuk menandakan kebangkitan hidupnya tanpa teman lelaki. Wang, 25 tahun, menjemput rakan-rakannya menghadiri acara pengebumian itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya pada 28 Oktober lalu. Hubungan Wang dengan teman lelakinya selama 3 tahun berakhir 6 bulan lalu selepas mendapat halangan daripada ibu bapanya. Keadaan itu turut memberi kesan emosi kepada Wang kerana sering disoal oleh rakan-rakannya mengenai tarikh perkahwinan. Dalam acara pengebumian itu, lebih 12 rakan Wang dijemput ke sebuah kedai bunga di Bandar Chengdu yang disediakan secara percuma oleh pemilik kedai tersebut. Rakaman kejadian memaparkan Wang berbaring di atas katil dikelilingi lilin manakala rakan-rakannya melakukan ritual seperti acara pengebumian. Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu digantung daripada tugasnya selepas mengusulkan rejim Zionis ingin menggugurkan bom nuklear di semenanjung Gaza semalam. Menteri Pertahanan ekstrim daripada parti ekstremis itu, Otzma Yahudit, itu berkata demikian dalam satu temu bual bersama radio Kol Berama. Dia menyebut penggunaan senjata nuklear sebagai salah satu alternatif bagi menamatkan perang Palestin-Israel.
Eliyahu turut menyatakan bahawa lebih 2 juta populasi Palestin di semenanjung Gaza boleh pergi ke Ireland atau mana-mana gurun serta mencari penyelesaian sendiri bagi konflik kemanusiaan yang dihadapi. Susulan temu bual itu, Eliyahu tidak dibenarkan menghadiri mesyuarat kabinet bagi tempoh masa yang belum diputuskan. Bagaimanapun, selepas dikenakan hukuman tersebut, Eliyahu mengeluarkan kenyataan susulan yang mendakwa komennya itu hanyalah sebagai metafora. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Kerajaan akan meningkatkan kadar sara diri SSR beras negara kepada 75% menjelang 2025 menerusi inisiatif Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, di bawah program itu, produktiviti padi akan dipertingkatkan menerusi model mini skincan dan projek rintis penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Tampin, Datuk Isam Muhammad Isa, yang mahu mengetahui jenis tanaman serta ternakan yang sedang diberi tumpuan bagi menambah baik tahap sara diri supaya dapat meningkatkan keterjaminan dan mengurangkan kebergantungan import makanan. Jelasnya, kementerian memantau status bekalan 8 komoditi makanan utama iaitu beras, sayur, buah, ayam atau itik, telur ayam atau itik, daging lembu, susu segar dan ikan. Ujarnya, antara strategi baharu dilakukan ialah program Agropreneur Muda iaitu membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dengan memberi bantuan dalam bentuk barangan bernilai RM20,000 bagi setiap individu. Seramai 150 delegasi belia dari 15 buah negara termasuk Malaysia telah menghadiri persidangan belia ASEAN yang bermula sejak 3 November lalu. Diadakan di Ibu Pejabat ASEAN Sekretariat di Jakarta, Indonesia. Persidangan ini menjadi platform penting kepada anak muda mengutarakan pendapat dan idea masing-masing berhubung isu semasa di rantau Asia Tenggara dan juga di seluruh dunia. Dalam persidangan tersebut, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah telah berkenan menyampaikan ucap tama bertajuk Mencipta Perubahan yang Mampan untuk Rantau ASEAN. Menerusi ucapan tersebut, Tengku Amir turut menyentuh pelbagai isu serantau berhubung penglibatan belia dalam pembangunan ekonomi, kepentingan pendidikan kepada kanak-kanak dan belia, adaptasi teknologi untuk kemajuan dan kemakmuran serantau serta peranan belia dalam pemimpin masyarakat. Kita ke berita sukan. Perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao memastikan Kem Malaysia menutup tirai kejohanan badminton Master Kuala Lumpur 2023 dengan kejayaan gemilang selepas menumpaskan pemain Taiwan Li Chia Hao di final yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa semalam. Biarpun diturunkan sebagai pilihan kedua kejohanan, manakala Chia Hao pula sebagai pilihan utama, hal itu tidak memberi kesan kepada prestasi Jun Hao apabila menampilkan aksi memberangsangkan untuk mengatasi pemain Taiwan itu. Selepas 43 minit bertarung, Jun Hao akhirnya mengesahkan dirinya sebagai juara dengan keputusan 22-20, 21-13. Lebih manis, Jun Hao sebagai anak jati Kuala Lumpur kini melakar sejarah menjadi juara edisi pertama kejohanan ini bagi acara perseorangan lelaki. Sejurus memenangi kejohanan itu, Jun Hao dan beberapa lagi pemain negara akan berlepas ke Gwangju, Korea Selatan bagi menyertai Master Korea yang akan membuka tirai esok.
Seperti dijangka, pemain bertaraf bintang yang dimiliki Kelab Johor Darul Takzim JDT terus menjadi sandaran apabila menghantar 11 wakil untuk mewakili skuad Harimau Malaya dalam aksi antarabangsa bulan ini. Berdasarkan senarai 25 pemain yang dikeluarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, sebentar tadi antara yang tersenarai adalah Laver Corbin Ong, Matthew Davis, Arif Aiman, Safawi Rashid, Akhyar Rashid dan Endrick Dos Santos. Selain itu, beberapa pemain skuad Selangor FC turut dipanggil menyertai skuad kebangsaan adalah Brandon Gunn, Mukhairi Ajmal, Faisal Halim dan Syarul Nazim Zulpakar. 3 tonggak yang berpangkalan di luar negara termasuk Kapten Dion Cools, Noah Lane dan Junior Estal turut dikekalkan dalam panggilan kali ini. Pasukan negara kendalian Kim Pan Gon bakal menghadapi perlawanan kumpulan D kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 menentang Kyrgyzstan pada 16 November ini dan Taiwan pada 21 November depan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 7 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo bagi berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Termizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.